Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan, dan seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Nama saya Nur Kisha Kristina binti Abdullah Syarifuddin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Musa dengan Fir'aun yang zalim. Pahit ketir Musa melawan sang raja, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ketika Mesir diperintahkan oleh Raja Fir'aun yang sangat zalim. Pada zaman itu, semua anak lelaki yang lahir ke dunia akan dibunuh. Fir'aun mempercayai ramalan ahli nujum yang kononnya akan lahir seorang kanak-kanak lelaki yang bakal menghancurkan kerajaannya. Kisah ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha si'an yastatifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka menyembelih anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Surah Al-Qasas ayat 4. Daripada peristiwa tersebut, kita sebagai manusia janganlah membeza-bezakan antara anak lelaki dan perempuan. Setiap kanak-kanak yang dilahirkan ibarat selai kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Baji bukan sebarang baji. Baji besi Puan Dahlia. Bayi bukan sebarang bayi, bakal menjadi Rasul yang mulia. Hadirin hadirat yang dikasihi, ibu Nabi Musa bernama Yukabad, manakala ayahnya bernama Imran daripada keturunan Nabi Yakub. Dalam bersembunyi, Nabi Musa dilahirkan. Alangkah terkejutnya Yukabad yang dilahirkannya seorang lelaki. Ketika usia Nabi Musa mencecah 3 bulan, Allah mengilhamkan Yukabad untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Setelah dimasukkan di dalam sebuah peti besi demi keselamatan Nabi Musa dengan iringan doa. Ya Allah, kuserahkan keselamatan anakku ini di bawah perlindungan-Mu. Akhirnya, peti besi itu dijumpai tersangkut di celah pohon pokok oleh dayang-dayang Asia, isteri Fir'aun. Lalu mereka membuka peti tersebut. Tak kala Asia melihat bayi yang sangat comel itu, timbul rasa kasih dalam hatinya. Lalu bayi itu diambil dan digendongnya. Bayi itu diberi nama Musa yang bermaksud pohon dan air. Begitulah kawan-kawan, kasih seorang ibu kepada anaknya walau apa jua rintangan. Kita jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah demi keselamatan anak yang dikasihi. Hadirin hadirat sekalian, membesarlah Nabi Musa di dalam istana Raja Fir'aun sebagai anak yang dimanjakan dan ditatang, umpama menatang minyak yang penuh. Allah mengurniakannya kesempurnaan fizikal dan rohani sebagai perisai bagi meneruskan hidup di dalam keluarga musuh agama. Bahan persengketaan mereka bermula suatu peristiwa pergaduhan dua lelaki daripada kaum Raja Fir'aun dan Nabi Musa. Kemunculan Nabi Musa sebagai pelerai pergaduhan mengundang padah. Satu hayunan tumbukan Nabi Musa menyebabkan Fatun jatuh ke tanah tidak bernyawa. Apabila kisah ini terbongkar, Raja Fir'aun sangat murka lalu bertitah, tutup semua pintu laluan Musa dan hadapkan kepada beta. Hadirin hadirat sekalian, silat langkah jadi dipaku, silap langkah diri diburu.
Bermulalah episod baru di dalam kehidupan Nabi Musa, daripada anak kesayangan yang ditatang kepada penjenayah yang diburu. Nabi Musa terpaksa menjadi pelarian keluar dari negara Mesir sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhraja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Dalam kesempatan bercakap secara langsung dengan Allah di Bukit Tursina, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang semakin sesat dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dengan bertemankan Harun, seorang sahabat yang petah berkata-kata dan pembakar semangat, maka berdialoglah Nabi Musa dengan Raja Fir'aun tanpa gentar. Bertanyalah Raja Fir'aun kepada Nabi Musa, "Siapakah Tuhan sekalian alam?" Nabi Musa menjawab, "Tuhan langit dan bumi dan segala Tuhan yang ada di dalamnya." Mendengar jawaban itu, bertitahlah Raja Fir'aun kepada pembesarnya, "Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini seorang yang gila." Bagai mencurah air ke daun keladi. Mujadalah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun tidak mendatangkan kesedaran seperti yang diharapkan. Malah ia menjadi semakin takbur, lalu bertitah, "Tunjukkan bukti kebenaran kata-katamu." Nabi Musa menerima cabaran itu. Lalu dia melemparkan tongkat. Lalu menjelmalah seekor ular yang besar menghalang Raja Fir'aun hingga terpaksa melarikan diri dari singgasana. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 32, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqa asahu fa'iza hiya tha'banun mubin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka Musa melempar tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan nyata. Ya kawan-kawan, sebagaimana yang kita tahu, mukjizat hanya diberi kepada Nabi dan Rasul sahaja. Jangan disamakan mukjizat Nabi dengan ahli silap mata atau sihir yang ditunjukkan kepada kita pada zaman sekarang ini. Hadirin hadirat sekalian, berjam-jam berebus keladi, terlalu mengantuk mata terpejam. Kezaliman Fir'aun semakin menjadi-jadi, rakyat diperintah dengan kejam. Penderitaan yang dialami oleh kaum Bani Israel semakin teruk. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa untuk bawa mereka keluar dari negara Mesir. Atas persetujuan Nabi Musa, lalu bertolaklah mereka ke Baitul Maqdis di Palestin. Mereka berjalan beramai-ramai kerana takut dikesan oleh tentera Raja Fir'aun. Menjelang fajar menyingsing, sampailah mereka di pesisiran Laut Merah. Bersuaralah sahabat Nabi Musa, Yusha bin Nun. Di belakang musuh mengejar, di depan laut terbentang. Bagaimana harus kita melepasinya? Lalu Nabi Musa menjawab, "Jangan khawatir, Allah pasti akan menolong kita, memberikan jalan keluar daripada cengkaman mereka dalam saat genting." Tak kala Raja Fir'aun dan bala tenteranya semakin hampir, Allah berfirman, "Wahai Musa, pukullah tongkatmu." Dengan izin Allah, terbelahlah Laut Merah dan menyeberanglah mereka dengan selamat. Raja Fir'aun dan bala tenteranya menyangka laluan itu selamat untuk mereka. Dengan angkuhnya, Raja Fir'aun dan bala tenteranya menyeberangi lautan yang terbelah itu. Ketika berada di tengah-tengah, Allah mengembalikan laut itu seperti sedia kala. Lemaslah mereka di perut laut. Berakhirlah riwayat Raja Fir'aun
yang kononnya hidup abadi, tidak akan mati-mati lagi. Dalam surah Al-Mu'min ayat 39 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka tidak akan dibalas, melainkan standing dengan kejahatannya. Daripada kisah tadi, dapat saya petik 5 pengajaran. Yang pertama, kekuasaan Allah tidak dapat ditandingi. Yang kedua, hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Yang ketiga, kehidupan manusia di bawah urusan takdir Allah. Yang keempat, iman adalah penyelamat manusia. Yang kelima, kesabaran kunci setiap perjuangan hidup. Sebelum mengundur diri, dengarkanlah alunan saya. Iman laksana mutiara berkilau bersinar di dalam jiwa, yang meyakini hanya Allah, Tuhan yang esa lagi berkuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.